Selamat kita bertemu baru dalam program Radio Free Sarawak guys. Semua bala pendengar ke benar-benar ke program kami dengar ke online ber www.radiofreesarawak.org. Lalu ngagai kita ke dekat banjong ke email ngagai kami, kita boleh nganyong ke email kami ber info@radiofreesarawak.org. Lalu kita kap jakung kami, kita tahu nganyong ke WhatsApp kita dulu madah ke diri hari ini. Lalu kami dekat muta ke terusnya ngagi kita baru ber 013 5515 219. Yang jadi pendengar semua dalam program Radio Free Sarawak saat itu, pendengar semua kita dekat mic kita meniang ke sekedar ranau-ranau kami sebuat goleng temuai-temuai ke bisi dikengau dalam program kita yang berkelemah itu pasal penghidup penjalai dalam menua kita buat Malaysia tu ya, baik ke pengawak ke salah guna kuasa ya, terlebih lagi penghidup rakyat ke kena tinggal tikas penghidup ke keluarga niki ya. Jadi kita dekat ningal kenyat semua dalam program kita bakal kelemah itu peninggal semua. Jadi bakal cuba tu peninggal semua kita dekat ngelalu ke temuai kami ke bisi dalam program kita yang bakal kelemah itu peninggal semua. Jadi cuba tu kita dekat ningal kerana menjadi kita sendiri mentah bergulai dengan Fahmi Fazil berkenaan ke pasal Akta Lompat Parti. Jadi kedua lagi peninggal semua kita dekat ningal kerana bergulai dengan yang berhormat Charles Santiago berkenaan ke peguam negara, bekas peguam negara apa ni ke salah guna kuasa nguji dekat melepas ke penyalah Najib. Jadi berhujung lagi pendengar semua kita yang dekat bergulai dengan Elias Lipi Timbalan Ketua Cabang PKR ke berkenaan ke pasal nama kebuah. Hari ini pun penulis tikas penghidup rakyat dia tu kebalak nama nuntung penghidup rakyat ya. Jadi lebih kurang kenyak rintai program kami program kita Radio Free Sarawak maka kelemah itu pendengar semua terus ke bergulai kami. Lalu sebenarnya kita dengar ke Siti jingle dulu sebelum kita dengar ke Ranau Kecubahiya bergulai dengan Fahmi Fazil udah tu. Lalu selamat mendengar program Radio Free Sarawak. Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta, bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab. Banding dengan RTM, TV3, utusan dan media yang dikuasai oleh UMNO, cover up rasuah dalam UMNO. Demikian tadi saudara, kita baru mendengar petikan ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih kurang pada jam 5.30 petang tadi saudara, mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 melabuhkan tirainya apabila undian belah bahagi dilakukan untuk meluluskan satu rang undang-undang anti lompat parti dalam bahasa mudahnya, tetapi dalam bahasa lengkapnya itu satu rang undang-undang peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Dan seramai 209 orang ahli parlimen bersetuju, manakala 11 orang tidak hadir dalam undian pada kali ini. Baik, untuk mengetahui apakah intipati yang dibincangkan dalam rang undang-undang untuk menghalang ahli parlimen daripada melompat parti ini, bersama dengan kita di talian Wabi Fahmi Fadil. Beliau merupakan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat yang baru. Silakan Wabi Fahmi. Hari ini seperti ubat yang meleraikan luka dan nanah yang timbul, yang tercetus akibat daripada langkah Sheraton. Hari ini semua pintu-pintu belakang, pintu atap yang ditebuk, semua ditutup. Semua ditutup. Ya, dari segi ahli-ahli Dewan Rakyat khususnya, sekarang dari saat akta ini nanti ataupun pindaan ini digunakan pakai, tidak lagi boleh bertukar parti. Ya, bila mereka telah diberikan mandat oleh rakyat, maka itulah mandat yang mereka terima. Dan
banyak implikasinya, banyak kesannya untuk masa depan. Tapi saya lihat masih ada ruang untuk mereka yang mahu merosakkan demokrasi itu, mereka masih ada ruang. Tapi mereka akan jadi lebih kreatif berbanding dulu. Cuma untuk sementara waktu, langkah-langkah yang diambil oleh para pengkhianat, kata-kata politik dulu, semua tidak boleh digunakan lagi. Dan kalau kita lihat banyak kategori, tapi secara asasnya, mana-mana ahli Dewan Rakyat yang telah dipilih oleh rakyat atas satu logo, sekiranya dia keluar daripada parti itu, ataupun dia bertukar parti, ataupun dia bebas dan masuk parti lain, masuk sebuah parti, maka dia tidak lagi, dia akan hilang kerusinya. Dan sekiranya ada perlembagaan parti yang melarang seseorang ahli Dewan Rakyat dari mengambil apa-apa tindakan. Contohnya bawa kes ke mahkamah. Dan keanggotaan parti bagi ahli Dewan Rakyat itu tergugur secara automatik, maka ahli Dewan Rakyat itu juga akan hilang kerusinya. Bermaksud kita berharap tindakan perlembagaan yang sangat bersejarah ini, di mana 209 dari 220 ahli Dewan Rakyat telah menyokong, 11 tidak hadir, ia akan memberikan satu kestabilan kepada pesada politik, di samping masih membolehkan pembentukan gabungan-gabungan pasca pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Itu tidak dilarang. Maksudnya ahli parlimen boleh memberi sokongan kepada seorang ahli Dewan Rakyat untuk menjadi Perdana Menteri tanpa meninggalkan partinya. Contoh. Dan saya lihat ini adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Ramai yang sebelum ini mengatakan MOU tidak ada apa-apa kesan, keluarlah daripada MOU. Tapi hari ini terbukti pilihan ataupun keputusan Pakatan Harapan untuk kekal pegang pada MOU yang telah dimeterai pada 13 September 2021 itu adalah tindakan yang tepat, tindakan yang betul, tindakan yang benar, yang akhirnya secara bersejarah akan mendatangkan satu kesan yang sangat positif, insya-Allah, kepada pesada politik tanah air. YB, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa rang undang-undang ini tidaklah sesempurna yang diharapkan. Juga ditegaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wan Junaidi Tunku Jaafar menyatakan rang undang-undang ini bukanlah penyelesai 100% masalah lompat parti yang kita hadapi hari ini, tetapi ia merupakan langkah pertama. 54 ahli Dewan mengambil bahagian dalam perdebatan. Mungkin apa yang boleh YB rumuskan tentang kenyataan itu? Ya, memang kalau kita lihat ada ruang-ruang di mana mereka yang berhasrat untuk melakukan langkah syariatan yang baru, contohnya, mungkin mereka boleh fikir apa yang boleh mereka lakukan. Tapi masih yang sama, bagi saya setidak-tidaknya semua pintu-pintu utama, semua bumbung-bumbung, atap-atap utama, tidak boleh lagi ada pintu belakang yang terbuka, atap yang boleh ditebuk, kerana pindaan perlembagaan ini menghalang perkara itu dari berlaku. Tapi dia masih tidak menyelesaikan masalah asas yang ada disebut ramai ahli parlimen tentang peruntukan sama rata untuk ahli-ahli Dewan Rakyat. Tidak diperalat agensi penguasaan untuk memberi tekanan, untuk mengubah fikiran ahli-ahli Dewan Rakyat. Dan maksudnya carrot and stick punya strategi itu masih ada. Jadi selagi isu-isu seperti ini, kebebasan parlimen, isu kebebasan institusi penguasaan, penyiasatan dan penguasaan, seperti SPRN, perkara itu tidak selesai, maka selagi itulah kita hadapi beberapa isu yang masih membelenggu demokrasi di Malaysia. Tapi today is a very major victory, is a very historic day. Bagi saya tidak boleh kita katakan bahawa yang kita lakukan hari ini tidak bersejarah. Dia sangat bersejarah. Kerana yang paling kelakar, katak-katak pun undi untuk tamatkan riwayat katak di masa depan. Jadi kita lihat semua yang nak lompat, mereka perlu lompat sekarang. Ataupun forever keep your peace. Kata orang putih. Saya mendengar apabila loceng Dewan dibunyikan untuk pengundian
katak terbesar Azmin Ali juga masuk dan saya rasa yang lain-lain juga masuk. Sebab itu kita dapat undian 209 berbalas 11 tidak hadir. Dan ini juga menunjukkan mereka bersetuju. Mau tidak mau, saya rasa YB mereka kena bersetuju sebab majoriti ahli Dewan tidak mahu perkara yang tidak menstabilkan politik negara itu terus berulang di masa hadapan, YB Fahmi. Betul, betul. Dan saya percaya mereka pun tahu kalau mereka tak hadir, ya, terutama kata-kata ini tidak hadir, ya, maka itu bagi saya rakyat akan lebih kuat menghukum mereka bila tiba PRU ke-15 nanti. Betul. Dan saya tidak jangka dengan mereka meluluskan, menyokong pindaan perlembagaan ini, maka seperti dosa mereka kepada rakyat, dosa mereka kepada Pakatan Harapan telah ditebus. No, this is not atonement. Ini tidak ada pernyataan mohon maaf contohnya. Ini adalah tindakan untuk melarang di masa depan. Mereka bagi saya, kata-kata yang ada sekarang ini masih perlu memohon maaf kepada rakyat. Masih perlu mengaku dosa mereka kepada Pakatan Harapan. Kerana mereka lah yang telah memulakan semua kerosakan yang kita saksikan dalam masa 2-3 tahun ini. Membenarkan para kleptokrat hampir nak keluar semula, ya, ataupun diambang keluar ataupun tak keluar daripada keadilan yang sedang diperlakukan kepada mereka. Dan macam-macam isu yang telah berlaku, rasuahnya, ya, yang terus berlaku. Itu mereka adalah sebahagian daripada subahat, mereka adalah sebahagian daripada kumpulan yang bersama merosakkan. UMNO dan PAS juga sebenarnya bersekongkol untuk menerima kata-kata yang lompat ini. Tapi itu cerita lain. Baik. YB, kami sebagai orang luar, rakyat kebanyakan, kami melihat betapa gara-gara ahli parlimen kita yang tidak berprinsip dan tidak bermoral, begitu banyak masa, tenaga, wang digunakan untuk menghasilkan satu rang undang-undang yang mungkin belum tentu efektif untuk menghalang lompat parti, tetapi seperti mana YB tegaskan, ia sangat bersejarah. Kita akan ingin melihat di masa ke semasa ia akan diperincikan dan dimantapkan lagi, YB Fahmi, ya. InsyaAllah. Okey. Terima kasih YB atas masa yang diluangkan. Kita cakap lagi di lain kali. Terima kasih. Terima kasih Stanley. Ya, salam sejahtera dan salam kita kembali ke udara di Radio Free Sarawak. Ya, para pendengar sekalian, ke udara bersama saya ialah yang berhormat Charles Santiago, MP Klang. Ya, terlebih dahulu kita malu-alukan YB Charles Santiago. Ya, halo YB. Halo, apa khabar semua? Ya, YB mengenai laporan polis yang dibuat oleh YB terhadap bekas peguam negara iaitu Datuk Afendy Ali. Ya, ia juga kerana menutup kes 1MDB, SRCI dan juga berkaitan dengan kes Lim Guan Eng di mana Datuk Afendy Ali dulu memanfaatkan saman fitnah terhadap Lim Guan Eng dan Datuk Lim Kit Siang di mana 23 Mei lalu keputusan ditolak di mana Mahkamah Tinggi telah menolak fail saman tersebut di mana dikatakan Datuk Afendy Ali tidak berminat. Ya, YB boleh berkongsi dengan para pendengar di luar sana apakah komen YB tentang kes Afendy Ali ini? Selamat pagi Ibu, selamat pagi semua kawan-kawan yang mendengar program ini. Semalam saya telah pergi ke IPD Klang, di mana saya ahli parlimen dekat sana, untuk membuat satu laporan terhadap bekas mantan peguam negara Afendy Ali, Tan Sri Afendy Ali. Dan tujuan saya untuk membuat laporan itu ialah untuk memberikan peluang kepada pihak polis untuk menyiasat salah guna kuasa Tan Sri Afendy Ali. Dalam judgement yang telah dikeluarkan minggu lalu oleh Yang Arif Azimah, beliau menjelaskan bahawa Tan Sri Afendy Ali telah membohong. Pembohongan itu beliau telah batalkan apa-apa kes terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak berkait dengan 1MDB. So apa dalam kalau kita baca secara terperinci dalam muka surat, saya ingat kalau saya tak salah 42 ke 43, jelas mengatakan bahawa sebenarnya
satu daripada alasan yang telah gunakan, satu daripada alasan pokok yang digunakan untuk melepaskan Sri Najib daripada impak daripada kesalahan ayat 1 MPDB ialah bahawa mereka telah berjumpa dengan keluarga diraja Saudi Arabia dan mereka memang pasti bahawa rombongan itu telah mendengar daripada mulut keluarga diraja Saudi Arabia, Saudi, yang mengatakan bahawa mereka lah yang telah memberikan wang itu kepada Datuk Seri Najib. Tapi sebenarnya ini tidak berlaku. Sebenarnya ini tidak berlaku, tetapi alasan ini diberikan. Alasan iaitu saya telah mendapat kepastian bahawa ada kepastian juga laporan mengatakan bahawa keluarga diraja Saudi telah meluluskan dan telah salurkan wang kepada Datuk Seri Najib. Ini jelas adalah satu pembohongan. Ini jelas dinyatakan dalam judgement yang telah dikeluarkan oleh Tuan Arif. So oleh kerana itu saya fikir ini sebenarnya Tan Sri Apandi Ali merupakan peguam nombor 1 dalam Malaysia. Dia adalah penasihat undang-undang kepada kerajaan dan juga kepada Perdana Menteri, dan jelas bahawa dia telah salah guna kuasa untuk melepaskan mantan Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya, adakah dalam kes ini Apandi Ali hanya mempermainkan mahkamah? Bukan, saya fikir apa yang telah berlaku ialah pihak mahkamah telah memperkukuhkan evidence terhadap, telah menjelaskan sebenarnya apa yang sebenarnya telah berlaku. Itu yang penting. Mereka telah menjelaskan dan telah senaraikan bahawa sebenarnya perjumpaan yang dikatakan bersama dengan keluarga diraja Saudi sebenarnya tidak berlaku. So ini memang menjelaskan keadaan. Dan dengan evidence itu, dengan maklumat itu, maka orang ramai tahu bahawa sekarang jelas bahawa Apandi Ali telah membohong. Dan dengan pembohongan itu, beliau telah melepaskan Najib Tun Razak daripada sebarang tuduhan. YB, apakah harus kerajaan atau peguam negara yang pada waktu ini harus lakukan terhadap kes Wan Nibie kes? Sekarang dengan laporan ini juga saya fikir ada orang lain pun yang telah membuat laporan dan akan membuat laporan lagi. Maka ini sekarang tergantung kepada pihak polis yang akan menyiasat dan akan membuat satu kesimpulan, dan mereka akan hantar kertas siasatan kepada AG sekarang, Peguam Negara sekarang, untuk membuat satu keputusan. Ya, para pendengar, betul jelas tadi penjelasan daripada Yang Berhormat Charles Santiago MP Klang mengenai laporan polis terhadap bekas Peguam Negara iaitu Datuk Apandi Ali. Ya, dengan itu kami di Radio Free Sarawak mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat. Terima kasih Ibu. Jumpa lagi. Kawan-kawan semua. Hi, I am Egeline Esther from Bintulu, Sarawak, and I support East Malaysian against corruption. Sadly, corruption is a norm in our culture. Let us together fight corruption in order to achieve equal growth and development. Together, we can. Pendengar semua, mayuh bala kita ke mayar itu balak lemas sebana ketegal rega barang ke balak maniki serta kelebegi ngagai kita ke bisi kebun banana mit sawit rega sawit majak turun tang maka rega racun rega baja utanya agi benar dia turun. Jadi pendengar semua ngau kami berprogram Radio Free Sarawak sekali tu mai kita belum mati ke randau aku abulai kaban kita Elias Lipi berkenaan ke perkara kenyata itu. Nama kebuah kita rakyat lagi tusah hidup ketika tikas menghidup kita yang majak nikik lebih lagi kita ke kurang penatai pemisi. Jadi utai tu balat mat nempias ke penghidup saya. Jadi hari ini pun utai tu jadi. Ngoto pendengar semua aram kita meri awak tu ngagai Elias Lipi inya timbalan ketua cabang PKR Baram. Mai kita ningal ke serap bertemu ke bisa dikongsi ke dalam program Radio Free Sarawak bakal kelmai tu. Jadi Elias terus ke ngau buah penemu hari nuan dia. Terima kasih.
semua pendengar Radio Free Sarawak. Jadi berkata-kata itu Kak Ngau Mansud ke Siti Penemu, laban ke sebahagian dengar sebenarnya hari rakyat kita itu terutama kita hari Baram pasar ikas penghidup ke dia tu nyo majak nak boleh terkawar ko jako lawat nginyau jako lawat nyo nak boleh lalai kaji sementang harga barang ni jadi ikas penghidup dia tu memerlukan belanja kelebih ya. Jadi nyak ke suah dengar kita sebenarnya ke bala rakyat kita itu pasar harga barang. Jadi bak penemu aku harga barang dia tahu nyo nak berpatutan ba penatai permisi ruang bilik ataupun siku-siku kita menua tu labanya nak seimbang nak stabil belanja harian no penatai permisi siku-siku kita menua Malaysia tu. Ya. Jadi kenapa ringat dah tuan ada kena menda tikas penghidup kita kereta ni ke labang ketiga terbagi sudah ya ke bisi sawit mimit berkebun sawit tu tadi gagal mat sudah kan nama tu labang sudah ngasai ke harga sawitnya lebih para 1,000 dan dia tu makin lama makin turun jadi berasa mak tu dia tu daripada jadi barang teknik tu bakal okey sebenarnya aja racun baja tu ni kita bila harga turun tadi utanya nak kan turun lagi jadi utai tu mesti amat kesan sudah ya demat tuan. Okey utai tu daripada kita begitu pasar kita ke berkebun lah, kebun sawit, ke berkebun utai bukai ngau harga jualan kita itu harga hasil kebun kita ngau harga barang berguna kita buat berkebun. Jadi impact ya cukup besar bah orang-orang ke bertanam betupe itu. Ya. Kita meda ngelamat tu sebenarnya tu harga sawit mana amat. Betul. 1,000 lebih ke atas. Jadi hari harga sawit tu ataupun harga hasil orang berkebun tu tinggi. Jadi harga barang tu tadi akan nitih kerja jualan. Bala orang ke berkebun tu. Ini apa ni kai? Jadi itu daripada kita cukup menekan bala kita ke berkebun atau bala kita ke bertanam betupe tu tadi. Laban harga tu tadi detik nyo nak boleh rekawar perintah kemari itu. Patut dia perintah mengawal harga tu tadi. Laban harga jualan tu saya ambil kebanding harga sawit. Nama tu dalam 1,000 lebih ke atas harga setan. Laban harga jualan tu tadi nemu nurun niki. Apabila udah nurun maka dia tu udah jauh menurun. Dia ketemu ke 600 lebih setan. Cuba ya 1,000, 1,200, 1,500. Berapa jauh yang turun. Yeah. Jadi harga barang tu tadi, harga utai guna untuk hidup kita sehari-hari. Harga barang harga baja, harga racun, harga terbukai kita berkebun tu. Nak nitih harga jualan. Ambil harganya udah niki berapa ratus %. Jadi dia tu harga jualan dah nurun. Harga utainya ada kedai dah, kada jual orangnya tetap tinggi, tetap nak nurun. Nyaknya kenekan orang ke berkebun miat ko orang ke berkebun kita rumah panjai ke berkebun bertanam betupe dah lah. Ya. Jadi harga tu tadi cukup menekan. Sebab memang segi orang gagam dari harga tu niki. Harga sawit niki. Jadi dia tu apabila harganya udah setakat nyo lebih hari 60% harganya udah nurun. Ya nama saya dikena tidak ya nambah ke ganti hasil tidak kena ngena ya ke balance ke harga barang ke kedai bakar ke pajar ke racun nyak kita tu nekan harga kita kedai tu harga barang tu tadi nekan bala kita ke tanam betupe tu tadi jadi kebanding bak sawit tu tadi cukup biasa laban harga bajanya kelalu niki udah niki subah ni dia tu harga sawit dah kelalu baru lah. Nyo kira nak mampu lagi kita dia tu beli baja, beli racun kena ngidup ke sawit. Laban hasil dari kebunnya tadi nyo nak naik. Laban harga buah sawit tu tadi harga jualan kita itu tadi nemu niki. Nak temu semuanya ya niki baru bakal ke harga kuda udah. Ya. Nyak buah ngemedias kita kebun. Jadi dia tu kita medak perintah ke dia tu nak boleh ngadu ke tanya, nak boleh mengawal harga barang ke
dijual bala peniaga-peniaga pasar. Jadi kepedias kedetekan harga barang tu tadi bala rakyat kita ke berkebun. Lebih lagi kita rumah panjang ke berkebun minyak aku nyak ke kepedias harga barang ke dia tu leban harga jualan dah nurun ni aku tadi harga utai de kedainya nak nurun. Jadi tuan, nanti kita minta negara kita menua Malaysia ke lebih ke Sarawak hasil maiwah. Bahan mentah kita minta ke sawit, orang ke lagi bertanam kelada, kita bisa minyak, gas, utai punya getah. Ya, jadi dalam namanya kita minta hasil atau ke utai ke namanya kos barang tu tadi. Ia berpanggil nitia ke pasal masalah ekonomi dunia. Contoh, kita minta globally. Ya. Lujia kena tanya kenyak tuan. Lepas kita tu minta mayu amat hasil bahan mentah kita. Udahnya tadi perintah tadinya contoh maka harga sawit nurun. Lepas pasaran dunia tu bunyi sudah lagi namanya 7,000 per tan. Udahnya orang kerayat tu tadi ditekan saya. Jadi inah kita itu sepatutnya bapak ko narai itu nekul penghidup takkan natai pemisi rakyat tu tuan. Jadi ada ketuk kini hari pengurusan negara kita tu leban kelalu mai berhutang, leban kita tu kalau mai skandal hutang hari pemimpin ketua-ketua menua ke sebenar tu ke balak masuk ke power dengan makai suap tu tuan. Ya, sigi aman kita dia tu nadai nak nemu menua Malaysia tu segi bisik ngemuan penatai pemisik ke kuku. Ya. Menyeka kita semua saya bisik. Dari segi hasil sumber asli kita minyak, saya bisik namanya gas kita bisik. Kita salah titik negara ke ngeluar ke gas dengan minyak dunia. Dia megak kita Malaysia tu bisik hasil ke kayu balak. Kayu ramuk kita ini. Kita agi bisik ngeluar. Kita bisik lada bagi kita di Sarawak tu. Si pengeluar lada dunia. Kita menua Malaysia tu titik negara kebesar ngeluar ke minyak sawit. Semua tu kita bisik. Jadi nanti dia tidak kita hari pemisik ataupun kita kena hasil negara kita. Kita nak patut medak negara tu tusah ngadu ke penatai pemisik menua lah. Jadi hasil tu segi setiap tahun ya bisik ngeluar ke hasil untuk kira ekonomi negara lah. Saya sebut ekonomi. Saya tahu apa ekonomi. Nanti daripada kita hari hasil menua tu, kita negara Malaysia tu nak patut mengalami inflasi, nak patut mengalami kemerosotan ekonomi. Lepas kita bisik semuanya. Ya. Nama kebuah kita itu jadi bakal inflasi dia tu, kemerosotan ekonomi dia tu sampai kenekan semua penghidup rakyat. Betul. Usainya bisik tapi perintah menua kita itu nak nemu ngatur penatai pemisik menua kita yang betul. Hasilnya bisik dan hasilnya salah guna. Menyeka nuan tadi tuan. Pemimpin kita government of the day tu. Ya. Banyak tidaknya ke dia orang ke pengamal rasuah. Nyak kita ngenusaha raya ukai kita nak ada hasil. Tapi leban tidak tu manage utai tu nak mencara kebetul. Manage utai tu nak berniang pejalai penghidup rakyat. Nyak kebuah perlu rakyat nemu. Nanti pemimpin begitu ana lama tengetan. Kita mesti bertukar ngigak pemimpin ke lebih berintegriti, lebih berpandangan jauh, lebih ngatur ekonomi kita. Lebih pandai berjalai ke reserve negara. Jadi kita medak hasil kita bisa. Nama kebuah kita lagi medak rakyat kita Malaysia dalam kemiskinan, tahap kemiskinan terlampau mayu. Nanti banding ke hasil menua kita itu, kita menua Malaysia tu terutama bakal kita Sarawak. Nak patut kita lagi ninga cerita tahap kemiskinan rakyat tu dalam di antara yang tertinggi benua Asia ataupun Sarawak. Kita menua Sarawak tu di antara negeri kemiskin dalam Malaysia. Sedangkan hasil yang mayu. Harinya kita medak tidak pemimpin tu nak nemu manage
nama hasil negara tu no mana. Leban tidak tu tadi nak berkongsi dengan rakyat hasil menua ke dauliah ulama tau. Baka sawit. Nama kebuah kita lebih mengekspor minyak sawitnya ke bedau uliah dia kena ngagai menua luar. Nama kebuah nak ngagak minyak sawitnya jadi ke minyak kena bergoreng manyuah untuk kegunaan rakyat di Tombo. Kita medak dia tu minyak masak marga. Ia ke bersubsidi, ia kena bersubsidi. Ia ke bersubsidi ke dalam paket plastiknya harga RM2.50-nya. Dini semua rakyat oleh hampirnya. Bahkan kita hulu sungai. Nakai kita dulu sungai diampit minyak sawit ke bersubsidi ke paket plastik harga RM2.50-nya. Nak semua utainya dapat menua pesisir. Ya kebisik dijual pasar. Nya apa nak cukup untuk orang sebelah negeri. Sedangkan hasil sawit cukup mayuah. Nama kebuah nak packing minyak sawit anda packing dalam bentuk bersubsidi. Nak ke semua rakyat hampir. Ya. Betul. Hasilnya mayuah. Bahkan minyak petrol kita. Minyak asli kita. Minyak kereta lah. Diesel ke RON 95. Nama kebuah kita bayar kemar. Lepas kita itu nada yang agak minyak. Ngasil ke minyak mentah bisa. Tapi minyak sudah digunanya kita itu nak ngagaknya. Minyak apa ya? Peninggal semuanya meranau aku berlanggar menjadi kita LSDP. Ya, timbalan ketua cabang fikir baram berkenaan ke pasal tikas menghidup mensia mayuah dia tu balak nike ketika harga barang ngau barang-barang ke bersubsidi itu tadi nak datai ngagai rakyat. Fikir kita peninggal semua kelebih dalam pengawal berpilih tika datai apabila besar tika datai kini kita kan mubah perintah ke nguruskan negara kita tu. Tapi kita agi kap betuai kesidai ke nyekak kita rakyat. Ya, kita mendak dia tu kelebih kita ke bisnis sawit, kini kita ngasai ke tempias menghidup kita, kemayar itu ketika pengurusan negara kita itu tadi balak amat salah guna kuasa, ya, kerana kami dua ke di pejurai kami ngau jadi kita LSDP itu tadi. Jadi itu ngatu menjadi kap pernah terletak kerana tua laban jam tua-tuanya ditatak angkat tu aja dulu. Harap ketua oleh beranda baru kerana isu kebukai kini udah tu lah menjadi ngatu mari selamat temu baru ngakai nuan salam reformasi hari Radio Free Sarawak, Malik. Terima kasih. Okey, selamat tengari salam reformasi. Terima kasih, Malik. Ya, sama-sama. Bye-bye. Okey, Malik. Yang kadang tadi peninggal semua kena ujung ke program kita baka kelemai ba edisi hari 4 28 bulan 7 2022. Jadi peninggal semua dalam program Radio Free Sarawak dan sekingga mana kita bulan kami kelebih berberi ke penemu. Jadi tajak pun kami bisa beri nombor telefon kami berkosong 1355-15219 ngagai kita ke dekat berandau kami. Kita tahu WhatsApp kami dulu ya peninggal semua madah ke diri hari ini siapa kita tak apai siapa kini sanuk-sanuk baru kami oleh telefon kita leban mayuh mat balas skema betul ni ngacau ya kelebih ngacau lain kami buah maya kami nanya sudah nomornya lu nak boleh call kami ya artinya balas skema ya jadi minta kerjasama ngagai kita ke dekat berandau kami dalam program Radio Free Sarawak terus ke berberi ke WhatsApp dengan kami lalu kami dekat muta ke terus kami ngagai kita baru ya terima kasih ya kesukong bala kita ke menang ke program Radio Free Sarawak edisi online kami ya. Jadi kata aku mereka ngau dekat gulai ngau standard rentap ibu lunting semua warga kerja baru Radio Free Sarawak. Mari sama bertemu baru kita pergilah by edisi hari 5. Laban seminat Radio Free Sarawak semua tak berjakup. Mupuk kami. Bye bye.